Tes bismillah. Betul, tapi kalau lagi-lagi isteri muda tau, kalau jaga kita kena galakkan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang hadir, dan selamat pagi penonton yang berada di Facebook Masjid Kampung Siglap. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya doakan semua kita sihat. Allah berkati rezeki kita, umur kita, kesihatan kita. Allah kurniakan kita ketenangan, dan Allah kurniakan kita kesabaran atas semua ujian, senang, susah, dan Allah menjadikan kita di kalangan hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Okey. Hari ini tuan-tuan dan puan, kita ada di tajuk yang ke-87. Okey. Iaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, pasti ini perihal sembahyang. Ya. Maknanya sewaktu kita lepas takbir, kita nak posisi tangan. Okey. Ada hadis Sayyidina Sahal ibn Sa'ad, satu saja nampaknya. Kak Zaitun boleh tolong bacakan? Bismillah. Bismillah. Bab 87, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. An Sahli bin Sa'din qala kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salati. Qala Abu Hazim la a'lamuhu illa yanmi dhalika ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala Ismail yunma dhalika wa lam yaqul yanmi. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, manusia diperintahkan agar meletakkan tangan kanannya di atas lengannya yang kiri dalam solat. Abu Hazim berkata, aku tidak mengetahui melainkan dia, yakni Sahal, menisbatkan hal itu kepada Nabi SAW. Ismail berkata, hal itu dinisbatkan dan dia tidak mengatakan menisbatkan hal itu. Keterangan hadis. Bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam solat, yakni pada saat berdiri. Kak, macam kurang kuat sikit lah. Akak tonggeng itu balik sikit lah. Keterangan hadis. Akak pula tonggeng itu balik, sorry. Mikrofon. Bukan kakak. Salah cakap, sorry. Bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam solat, yakni pada saat berdiri. Kana nasu yu'maruna, yakni manusia diperintahkan. Riwayat ini memiliki hukum marfu' kerana biasa saja yang memerintahkan mereka akan hal itu adalah Nabi SAW, seperti yang akan disebutkan. Ala dhira'ihi, di atas lengannya. Tidak dijelaskan secara pasti bahagian lengan yang dimaksud. Dalam hadis Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i disebutkan, summa wada'a yadahu al-yumna ala zahri kaffihi al-yusra wal-rusghi was-sa'idi. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak kanan kirinya dan pergelangan serta lengan. Dasar hadis ini dinukil pula oleh Imam Muslim tanpa keterangan tambahan. Pada bahagian akhir pembahasan solat akan disebutkan athar yang serupa, tapi tidak diterangkan di bahagian mana tangan tersebut diletakkan. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari hadis Wa'il bahawasanya beliau meletakkan kedua tangannya di atas dadanya, sementara dalam riwayat Bazzar disebutkan pada dadanya. Lafaz serupa dinukil pula oleh Imam Ahmad dari hadis Halb At-Ta'i. Kemudian dalam riwayat yang ditambahkan ke dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan dari hadis Ali bahawa beliau meletakkan tangannya di bawah pusatnya. Tapi sanad riwayat ini lemah. Ad-Dani memberi tanggapan terhadap hadis dalam bab ini seperti tertera dalam kitab At-Taf Al-Muwatta, di mana ia berkata hadis ini cacat kerana penisbatan riwayat tersebut langsung kepada Nabi SAW hanyalah dugaan Abu Hazim. Tanggapan ini dijawab bahawa meskipun Abu Hazim tidak mengucapkan perkataan
aku tidak mengetahuinya dan seterusnya. Nescaya hadis tersebut tetap dikategorikan sebagai hadis marfu' kerana perkataan seorang sahabat, kami diperintah secara lahiriah bahawa yang memerintahkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat berkedudukan sebagai manusia-manusia yang memperkenalkan syariat. Maka apa yang disampaikan adalah berasal dari pembawa syariat itu sendiri, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kak Zaitun, tolong saya ulang tadi. Yang kemudian sahabat-sahabat. Kemudian para sahabat berkedudukan sebagai manusia-manusia yang memperkenalkan syariat. Maka apa yang disampaikan adalah berasal dari pembawa syariat itu sendiri, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, ini satu kaedah dalam Islam. Bermakna dia adalah satu kita panggil protokol yang kita SOP yang kita kena ikut. Kalau tuan-tuan dan puan tonton minggu lepas berkenaan dengan Ustaz apa tu, Dr. Razami dengan Ustaz Mahib kan? Kan ada susulan dia, ada Quran, hadis. Lepas tu Quran, hadis, ijma'. Lepas ijma', qiyas. Okay? So dia Quran, hadis, ijma', qiyas. So dia paling atas sekali dalil lah Quran, Al-Quran. Okay? Al-Quran pasti. Al-hadis, betul. Al-ijma', sebab al-ijma' adalah kesepakatan, ya. Al-ijma' kesepakatan. So dia mesti disetujui ataupun mesti disokong oleh semua orang. Itu mungkin al-ijma'. Okay, dia kalau pendapat saya, Pak Cirahi, Pak Cifaruq, Pak Jamat, kita 4 orang fatwa kaunsil, contoh fatwa Masjid Siglap lah. Okay, kita membincang-bincang, satu orang tak setuju. Katalah Pak Cifaruq kata no, saya rasa idea saya beza, berdasarkan ilmu saya gini-gini beza. Fatwa tak akan keluar. Fatwa mesti ada konsensus semua ahli majlis fatwa. Singapura ada 5 ahli majlis fatwa. So currently kita ada, tak silap saya, mufti sendiri. Kita ada 2 naib mufti, mana ada ekstra lah. Okay. Ada Ustaz Fatur Rahman, ada Ustaz Ali, ada seorang lagi siapa ya? Mungkin Ustaz Azmi, tak silap saya. Okay. So 5 ataupun jumlah penuh quorum tu, tak boleh seorang pun tak setuju, fatwa tak keluar. Maknanya fatwa akad ini undang-undang Singapura, maksudnya undang-undang MUIS kita lah, fatwa. Kita tak akan rilis fatwa yang berbelah bagi. Namun ada mesyuarat-mesyuarat besar seperti 80 orang ulama, 60 orang. So pendapat pasti berbeza. So ada yang akan sokong fatwa yang dikeluarkan, ada yang akan berkecuali. Dia macam PBB jugalah, ya. Tapi bila kita tengok jumlah mereka yang berkecuali, okay, katalah kalau keluar fatwa 10 orang setuju, 60 tak setuju, fatwa tak akan keluar. Dia mesti sedikit tak setuju. Kalau ada pun 5 orang, 10 orang, maksimum saya rasa banyak tu. So 60 pasti setuju. Nah, dia takkan keluar. Saya nak sebut tu sebagai satu pertimbangan untuk al-ijma'. Al-ijma' ni, ijma' siapa tuan-tuan? Ijma'us sahabah. Ini adalah ijma' para sahabah, atau kita sebut al-ulama'. So ada isu kadang-kadangnya, tak ada zaman Nabi SAW, dan tak punya, macam pandemik kita lah. Zaman Nabi ada ta'un, tapi zaman Nabi tak ada yang panjang macam ni, ataupun istilah dia boleh baik. Situation tak sama. Ta'un kalau kena tuan-tuan biasanya it's a gone case lah, kebiasaannya. Dan tuan-tuan, kita kena tengok facilities, kita kena tengok apa yang kita ada sekarang. Kita ada apa, perubatan, apa dia panggil, medical punya persiapan. So fatwa ataupun pendapat, dan kita nak sandarkan, okay, sahabat Nabi ni dia penting, dia nombor 3 setelah Quran dan hadis. Sebab apa? Sebab Kak Zaitun baca tadi tu kan,
sahabat-sahabat Nabi SAW adalah disebut apa kata tu? Manusia-manusia memperkenalkan yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan. Ini nature sahabat. Okay, sahabat Nabi apa definisi dia? Tuan-tuan, orang yang beriman, man laqiyan Nabi, yang berjumpa Nabi. Dia mesti jumpa depan gini. Dia tak ada nampak dia jauh. Man laqiyan Nabi SAW wa amana bihi. Kalau dia jumpa, dia akan mengucap depan Nabi. Dia bukan mengucap belakang whiteboard, kira dia dah Islam. Semua orang waktu tu yang nampak jumpa Nabi akan mengucap atau kalimah syahadah depan Nabi SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Okey? Dan wa mata ala dini atau wa mata fil Islam. Dia mesti mati dalam keadaan dia Muslim. Sebab ada sahabat yang, ada orang yang bukan sahabat, orang yang beriman kemudian dia keluar sebelum wafat Nabi ataupun setelah wafat Nabi. Macam orang-orang yang murtad waktu Abu Bakar radhiyallahu anhu perang. So ijma' sahabat ataupun kita sebut al-ijma' ulama atau sahabat tu sendiri tak boleh diperlekehkan sesuka hati. Siapa yang suka pelekeh sahabat ni? Syiah. Minta maaf saya sebut Syiah. Kalau golongan Sufi, tuan-tuan apa di rumah, mungkin ni statement dia, tuan-tuan kena tengoklah 3-4 ataupun berpuluh-puluh video mengajar yang lain lah. Saya tak bermaksud nak memburukkan mana-mana pihak. Syiah kita boleh tolerate dengan mereka selagi mana mereka tidak mengatakan sesuatu yang keluar dari agama, maka kita tak ada hak nak kata dia kafir. Tapi mereka suka cela sahabat. Apa hukum cela sahabat kat ini? Dia kata celaka Omar. Apa hukum tu? Dosa besar, betul. Dia tak sampai kafir lah. So, kita tak boleh kata, oh kau tak suka Abu Hurairah misal, kau tak suka Omar, kau kafir. Tak boleh. Tapi tuan-tuan dan puan, cukup dengan menyinggung ataupun kita sebut cukup dengan kritik subahan, subah seranah tu menjadikan kita sangat terguris dengan statement seperti itu. Nama besar seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Allah puji dalam Quran. Macam mana Syiah boleh benci? Of course bukan semua Syiah. Syariah alam sahlan. Selamat datang. Saya baik tak ada lagu tak? Okay. Sihat Syari? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay. So bermakna tuan-tuan dan puan, saya nak kata di sini bahawa sensitivity, banyak orang gunakan nama sahabat tapi pada tempat yang tak cantik. Saya umpamakan, orang akan kata, alah Umar pun bikin bid'ah. Umar bukan bikin bid'ah. Umar radhiyallahu anhu tak pernah bikin bid'ah. Baitul Mal tak pernah ada zaman Umar. Tapi Umar bukan bikin bid'ah. Zaman Nabi tak ada Baitul Mal, Umar buat Baitul Mal. Tujuan Baitul Mal apa? Simpan harta. Dan sampai hari ni ada function Baitul Mal. Maksud, kalau ada pembahagian pusaka yang memang waris dia tak cukup, maksudnya ada isteri, ada anak perempuan satu, duit tak habis. Duit tak habis tu nak pergi mana? Kalau dia tak nama saya, okey lah. Dia tak nominate nama saya, so maksudnya kena pergi mana? Singapura antara negara yang menjaga kemaslahatan duit personal ni tuan-tuan, dan dia tak ambil suka-suka. Ini kita bukan rojak mama punya kedai. So kita memang jaga sungguh, trusty ada. So dia akan disalurkan ke Baitul Mal. Sampai ada orang yang melahirkan tak puas hati. Dia sebab apa? Macam mana pula duit suami saya pergi Baitul Mal pula? Sebab dia isteri dapat 1/4 suku. Anak dia seorang, dia dapat berapa? Setengah. Ada suku lagi. Pergi mana? Baitul Mal. Memang tak boleh lah, kecuali penama, ada penama nomini yang diletakkan, maka boleh. So tuan-tuan dan puan,
Umar radhiyallahu anhu buat tarawih lebih daripada 8 rakaat, atau istilahnya Umar jadikan dia satu solat yang official, semayang. Tak macam mana Nabi SAW buat. Umar bukan buat bid'ah. Statement saya adalah, kalau orang kata sahabat Nabi buat bid'ah, dia tak takwa dengan Allah. Istilah bid'ah itu sendiri iaitu invention. Innovation dan invention kan ada beza sikit tak? Innovation ya innovate, invent sama, dia produce something, tapi innovate lebih detail sikit saya rasa. So tuan-tuan, dalam Islam perkara ibadat tak ada ruang langsung untuk innovate atau invent benda-benda yang memang tak punya asas. Okay, Omar bukan buat bid'ah sebab tarawih sudah wujud zaman Nabi. Benda yang Nabi tak sekat, maknanya tak dihalang, perkara sunnah. Bukan, Omar bukan tambah Zuhur 14 kali. Omar tambah tarawih, solat malam. Tuan-tuan boleh solat malam 100 rakaat tak? Boleh, tak masalah. Cuma yang Nabi buat tu 10 atau 12 dalam riwayat, atau 8. Sebab apa? Kat situ? Sebab apa Nabi sembahyang tu tak lebih 12? Tidak mau memberatkan. Tidak membebankan ummah. Sebab Nabi kalau dah buat, jadi benchmark. Sebab tu Nabi pilih hidupnya sangat-sangat minimum. So kalau Nabi ambil maksimum, umat ni tak tahulah apa jadi. Jadi apa tak tahulah tuan-tuan. Dia akan pergi jauh lagi. Sebab kita hari ini faham bahawa Nabi kita pilih jalan yang minimum untuk memudahkan. Dan Umar radhiyallahu anhu bukanlah seorang nama sahabat macam Umar. Tuan-tuan kata dia buat bid'ah. Umar buka pedang, Umar hunus pedang untuk orang yang sembarangan. Maknanya kata Umar, ya Rasulullah, biar aku sekarang habiskan riwayat hidup dia. Tak ada banyak cerita. Mana mungkin Umar radhiyallahu anhu. So tuan-tuan perempuan, saya ingat ini kita kena takwa. Semua orang, saya, tuan-tuan perempuan, untuk kita kata sahabat pada sesuatu statement yang agak tak cermat, itu kurang iman. Kurang iman. Ingat hadis Nabi SAW. Selalu saya ulang benda yang sama. Nabi kata apa? Lau anfaqtum mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau satu gunung Uhud 6 kilometer kalau tuan-tuan jalan, emas tuan-tuan letak harta tinggi macam Uhud 6 kilometer, ma balagha kata Nabi, takkan sampai mud tu satu cupak tangan saya ni, seorang daripada mereka, wala nasifah kata Nabi, dan ada sebahagian dia setengah pun tak sampai. Jadi tak payahlah kita nak babit-babit sahabat pada perkara-perkara seperti itu. Saya lebih duka cita kalau ulama atau misal asatiza yang kata ada sahabat pun buat bid'ah. Bahasa cermat dia adalah ada sahabat juga apa dia kata, olah sedikit atau melakukan sedikit adjustment pada ibadat yang kita sebut apa? Nabi SAW tunjukkan. Tapi mesti tahu asal usulnya. Saya nasihat lillahi ta'ala untuk masyarakat awam, ini bukan liga diskusi awam. Maksudnya jangan kita duduk-duduk kedai kopi, kita sembang-sembang sampai kita bilang sahabat Nabi pun buat gini. Quran tu ditulis bid'ah nama dia. Tuan-tuan, tak boleh. Dia tak, tuan-tuan, apa yang kita ungkapkan dan protokol ini penting. Tanpa, saya tak tengok orang di Malaysia, Pak Haji Tarikh, di Malaysia kalau Agung cakap, semua diam tak? Semua diam. Agung bunyi sampai Ogos, tak ada orang boleh bantah, semua diam. Padahal tu usulan Muhyiddin agaknya, misal. Tapi orang tak boleh nak sangka apalah, Sultan sudah bertitah. Sebab tu orang kalau akan sebut saya menjunjung kasih, bahasa tu sama. Farid Kamil kena cabut dia punya datuk tahu. Dia sebut saya menjunjung kasih Kesultanan Pahang. Dia ada protokol bahasa. Cakap di tandas pun sama,
cakap mikrofon pun sama, depan TV pun sama. Protokol sahabat dan protokol agama. Tuan-tuan, mana mungkin Quran kita anggap itu bid'ah. Dan zaman Nabi SAW tak ditulis, tak dibukukan dari satu kitab, kita bilang itu bid'ah. So dalam agama boleh bid'ah. Saya rasa dia kena selamatkan jiwa sikit ya. Sebab tanpa menghormati sahabat, kita tak boleh sejahtera agama. Tak boleh. Saya ulang balik, tak boleh. Siapa 10 sahabat yang dijamin syurga? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kan? Kita ada lepas tu Talha bin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Lepas tu kita ada Sa'ad bin Sa'id, kita ada Sa'id ibn Abi Waqqas, kita ada Ubaidillah ibn Al-Jarrah. Ada satu dia terlepas. Jangan saya tuliskan. So 4 khalifah kan. So 4 ni saya shortcut lah ya. 4 khulafa. Okay. 4 khulafa. 5 tadi sebut Talha. Ayo, Uthman dah pernah dekat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Okay. So nombor 5 Talha. Nombor 6 Ayo, tertinggal tadi Abdurrahman bin Auf. Thank you. So kita ada Talha bin Ubaidillah, kita ada Zubair bin Awam, Sayyidina Zubair. Lepas tu kita ada Abdurrahman, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu Ubaidillah. Okay, itu last apa? Saya tak ambil dulu. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah. Sekali pula jamak H dengan M. Abdurrahman bin Auf. Okey, tuan-tuan, kita ada Sa'id ibnu dia ada Sa'ad ibnu Ubaidillah, Sa'id ibnu Abi Waqqas. Okey, thank you. Sa'ad dulu. Sa'ad ibnu Waqqas. Bin Abi Waqqas ada tuan-tuan kat internet, tuan-tuan Google ada je, bin Abi Waqqas. Sa'id ibnu Ubaidillah. Kita ada 8, 9 Sa'id. Sa'ad dengan Sa'id tak sama tuan-tuan ya. Okey. Sa'id. Lepas tu kita ada 10 Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kan. Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok betul-betul 10 sahabat ni tak ada perempuan kat ini. Kenapa tak ada? Abu Zaid Asy'ari? Ada haid. Ada haid tak masuk syurga ke? Silakan, sorry. Ya. Tapi ada juga sahabat wanita. Kenapa tak dijamin syurga 10 ni? Ini dah panggil seksis. Feminism ni tak bising pula. Sallallahu isteri Nabi beza. Isteri Nabi Allah sebut Al-Quran. So, macam mana nak cakap isteri Nabi ada dalam Quran? Tuan-tuan, tak ada satu pun sahabat yang Nabi perempuan disebut dalam masuk syurga. Jamin. Macam mana Makcik Ali? Macam mana Makcik? Zaridah senyap je. Sebab pakai niqab ni. Okay. Macam mana ibu? Kalau kan boleh nak kasih idea? Yes kak? Ibu ni Sumayyah. Sebab dia ada hadis. Dia wanita, dia first syahidah. Aiyah. Betul. Dan dia syahidah pertama dalam Islam. Syahid mesti syurga. Pasti. Tapi tak ada dalam, kalau saya tak pergi jauh kat ini, dalam kumpulan ni 10 orang, satu perempuan pun tak keluar. Bila dia orang tak ada hadis. Itu akan telefon Dr. Zami tanya. Tak ada. So, kenapa tuan-tuan? Takkan kita lelaki nak jawab? Kita orang dah okey dah. Minta maaf lah. Ni ibu-ibu lah. Susah payah ibu-ibu. Okay. Tak ada jawapan. Who are they? The 10. The ladies follow Rasulullah. Rasulullah bukan sex magnet. Then no. What do you mean ladies? Sahabat-sahabat perempuan, wanita is it? Follow. Kalau follow lagi tak follow lah. Lelaki lebih follow lebih. Oh, maksud you mereka ni lebih akrab, dekat
dan apa-apa involve dengan Nabi. Comparing perempuan. Jadi dah, siapa kak? Of course, anak Rasulullah. Anak Rasulullah, putri, isteri, tak masuk kak. Macam tu. Isteri Fir'aun bukan sahabat Nabi. Soalan saya sahabat Nabi. Akak ni fail O-level. Soalan saya soalan O-level. Sahabat Nabi. So kita sedang membincangkan isu sahabat. Okay. Saridah. Sebab saya jawab Saridah kata tadi. Involvement. Lelaki perempuan. Lelaki biasa akan involve more dengan aktivitis Nabi SAW. Semayang, perang, berniaga dan sebagainya. Rasulullah tak meninggal dengan wanita. Tapi ramai wanita yang Nabi puji. Betul? But saya saya tak kata gini. Kalau pada ukuran kita involvement banyak tu orang kanan. Betul? Saya datang dengan Iskandar. Agak-agak tuan-tuan perempuan terkejut tak kalau saya kata Iskandar tak payah register? Dia auto register tak? Dia kira nama dia dengan saya, register dia sekali. Sebab saya tumpang kereta dia. Macam tu. So bermakna tuan-tuan, ada kala ukuran, bukan ada kala, banyak kali dalam agama ukuran involvement Saridah, rapat bukan muka ada. Tak perlu. Sebab ni agama Allah. Mana datang 10 nama ni Nabi dapat? Allah. Ini wahyu. Dijamin syurga. Takkanlah Allah tak tahu apa pengorbanan wanita sahabat Nabi seperti Khansa, seorang wanita besar dalam kes ni. Anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Siapa nama anak Sayyidina Abu Bakar? Asma. Ada adik dia. Dan kita tahu lebih banyak lagi nama. Hatta isteri kepada Umar ibn Khattab. Kita ada Hafsah. Bukan. Tak, saya kata mana dia? Tak ada sebut nama. Tu soalan dia kak. Tak boleh faham. Sebab kalau suami dapat datuk, bolehlah isteri dapat datin. Okey, wajib. Kalau gitu, maksudnya bolehlah kata satu understood. Kalau suami dia ahli syurga, insyaAllah isterinya segini tuan-tuan. Saya bagi sikit perkongsian. Behind a successful man mesti ada tuan-tuan. Itulah tadi gelabah sekejap kan. Tadi gelabah sekejap. So betul. Sebagai sekarang tolong spot check. Tolong tadi spot dah. Saya dah pasal juga saya diam. So dalam tuan-tuan begitu, pasti kemuliaan wanita ni tak payah sebut sebab dia datang dulu. Semua sahabat 10 ni kalau punya isteri yang tak memahami, asyik nak pergi golden chance tak ada lain. Saya semalam counselling. Suami umur 61. Dia bagus. Pak Haji ni boleh jadi sunnah ni. Isteri 38. Alhamdulillah. Dia panggil jamu kuak melintang ni. Jadi kata, Ustaz, isteri saya ni ada biol sikit, dia bilang. Saya bilang, kenapa biol? Cikgu Asyad. Dia kata, hari pertama nikah dekat RUMM. Okay. Dia kata, kita pun jalan tu, jalan kira balik, ambil angin lah saya rasa. Tak tahu dia pakai baju pengantin ke tidak. Tapi dia kata, dia balik tu, sampai peninsula bawah tu, isteri saya cakap dengan saya, aku nak ni lah, emas, nak rantai. Suami kata, saya mana mampu waktu tu. Sebab dia kalau nak minta sebelum kahwin. Ada can depan. Dia minta lepas nikah, dia bilang. So mana dia kata, isteri saya Ustaz, dah lah macam tu, tak duduk dengan saya sepanjang-panjang menikah. Saya dah nampak isteri pula jahat. Hari ni bukan isu feminism ataupun isu gender. Saya dah, kenapa isteri tinggal dengan siapa agak-agak? Mak dia, bekas suami dia. Baru tahu kalau kabut. Nampak orang perempuan kalau bikin onar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya nak mai dulu lah. Okey. Satu bapa kat rumah baru tenang ya. Akak-akak kat sini memang wakil rakyat. Okey, tak apa. Satu bapa pakcik tu bukan kata nak kahwin. Jadi berlaki, tadi dah wakil depan
saya bagi cerita sikit. Dulu isteri ni dia kahwin dengan bangsa lain secara sivil. Sekarang pakcik tu gatal ke baik? Dah nak tukar tu. Okey. Jadi pakcik ni fahamkan wanita ni dan suami dia. Sebab dia suami dengan suami ni kawan. Yes, both. So dia katalah dalam agama tak boleh gini. Dan isteri ni sama suami bangsa lain ni ada anak. Alhamdulillah dapat diceraikan, aman. Jadi dia sama ex-husband dia baik sebenarnya. Dan ex-husband ni pun kawan dengan husband yang sekarang. Husband sekarang dia duduk rumah, tumpang rumah adik. Sebab rumah dia tak pernah kahwin. Jadi dia kira untunglah. Dah kira umur James Bond baru kahwin. Pula dapat yang memang muda. Itu memang contoh tu. Memang paling tepat. Lepas tu dia kata, bila saya apply rumah, insyaAllah tahun ni dapat kunci. Sepanjang-panjang saya dengan isteri ni, isteri masih duduk rumah bekas suami dia. Reason, pakcik tak ada rumah? Macam mana cikgu? Dia duduk dengan adik dia, kau tambah lagi satu, semak. Tu rent. Saya bagi cadangan, saya kata kenapa tak rent? Dia bilang, tak Ustaz, isteri saya ni degil. Dia bilang, saya discuss. Dia kata selagi tak ada rumah, tak payah nak cerita apa. Dia bilang, senyap je. Dia bilang, ada rumah kan, kita sembang lagi. So bermakna suami ni tolerate. Tu dia kata isteri dia biol. Nanti dulu pasal dia negotiate to rent, isteri tak mau. Jadi siapa biol kata dia? Before that tak timbul isu duduk mana. Biasalah Zaidah, orang bercerita pertama kali walaupun dia umur 50, orang tua kalau bercerita kan lagi teruk. Okey, buat tenang sidang mahkamah. Saya nak kata kat sini bahawa pakcik kira encik ni dia serabut lah. Sebab apa? Dia punya isteri yang tak mau duduk dengan dia. Lepas tu dia kata, Ustaz, kalau isteri saya buat dosa, sebab isteri tak ada dalam kaunseling, isteri tak nak. So, suami kata, saya risau pasal dosa. Adakah semua perbuatan isteri saya kena tanggung? Agak-agak perempuan? Ya. Yeah. Mana adil? Berapa? Of course, wala taziru waziratun wizra ukhra. Saya ingat buat jelung-jelung kalinya kak ini sangat adil. Okey? Sangat netral. Maknanya, kalau saya bikin dosa, takkan sekena tanggung. Dia ada clause dia, Zaidah. Maknanya, kalau perkara berkaitan maruah keluarga, maruah isteri, atau perkara-perkara yang menjejaskan isteri dalam tanggungjawab suami. Contoh, suami kata tutup aurat, isteri nak pakai seluar pendek, pergi kedai. So itu perkara berkait. Saya bilang mesti nasihat, mesti didik. Saya bilang kalau nak juga dia buat luar ikhtiar, so dosa dia punya lah. Why kak? Why is that the problem? Yeah, I agree. Yeah, 100% agree, madam. Tak ada masalah. Aku cakap saya. Ya, saya ingat dia punya isu ni complicated sikit kak. Dia punya bukan norm. Tapi dia first time kahwin. Agak kena kasih can juga. Kena kasih dia yes, agree. Agree pula. Sila Kak Zaitun. Kak Zaitun pakai mana mic? Okey. Kat rumah tak dengar. Dalam kelas tahfiz semalam pun Ustaz Jazair bawakan isu ni. Oh, Ustaz Jazair pun jumpa lagi ya? Betul. Kahwin ni wanita nak sebab perkara. Ya. Tapi mendahulukan yang ada agama lah. So, maknanya
kenapa suka slow Apa itu agama untuk akak? Tak ada serius, saya tanya je. Gaya muka saya serius tadi. Apa itu agama? Okey, untuk ada seorang isteri ustazah. Tak mesti ustazah. Okey, seorang isteri sembahyang 5 waktu, puasa semua, cukup dia punya agama tu elok, saya cakap aurat tutup, dengan tapi dia tak hormat mak mertua. Okey, dengan menantu yang hormat mertua. Mana satu agama? Dua isu berbeza. Okey, satu topik dia apa, satu topik dia apa? Orang yang melaksanakan kewajipan tetapi dia tidak ada Hubungan, nilai, dia tak pandai menilai. tak pandai menilai kedudukan seseorang. Okey, jadi Melaksanakan tuntutan agama, bertunjuk kat orang kabur tapi dia betul. menghormati orang. Tapi banner dia sama tak kat agama? Agama. Dua-dua sebenarnya beragama. Satu, jaga hubungan dia sama Allah je. Satu lagi, sama Allah dia goyang, tapi sama manusia dia bagus. Maknanya tidak semua lah. Dua-dua tak semua. Yang tadi semayang tu pun mangkuk ayun, yang tak semayang ni pun sama mangkuk ayun, 2 kali mangkuk lah. So maksud saya, dua-dua tu ada agama. Pasti tuan-tuan perempuan, kalau tak ada ARS. Tak ada, lawyer pun kena saman sekarang. Saya tengok lawyer pun kena tarik dia punya credibility kan. Doctors pun sama melalui isu. So manusia ni kak kompleks. Betul. To say ada agama, betul, saya hormati Ustaz Jazair punya perbincangan dan saya tak dengar yang tu. Ini one piece daripada saya. Agama ni sangat subjektif. Lagi pula love is blind. Blinded lagi. Lagi tutup mata, pakai mask sampai kat mata. Kan orang suruh pakai kat sini je, pakai face shield lah, betul kan? Lepas tu dia akan nampak yang ni agama tu, tak apa ni agama. InsyaAllah dia okey. Paling tidak dia ni negotiable atau tak approachable. Sebab kata kat tadi kan, expectation orang sometimes kita banyak impose apa yang sepatutnya kita tak fikir tentang orang tu. Sebab tu otak kita, alah insyaAllah nanti dah kahwin dia boleh accept aku. Dia tak cakap. Contoh saya tidur berdengkur. Katalah saya dapat kahwin dengan anak Tan Sri. Saya pun bilang dia, I berdengkur. Dia kata takkan teruk nak, you tak percaya sudah. Nah, jangan terperanjat, betul. Sebab rumah bergegar kalau rumah kayu. Gitu kan. Sekali katalah, saya pernah hati, tak apalah, dia kata gitu, okey kot. Kita nak kena tengok between the lines kan. Antara perempuan, agama sama. Ada tak di kalangan sahabat, bukan yang ni lah, yang lain-lain bercerai? Ada. So bermakna tuan-tuan perempuan, saya nak kata kat sini, tadi saya contoh sini, walaupun tak ada nama sahabat, sebab kita sedang bincang tentang sahabat tuan-tuan perempuan yang di Facebook. Kalau tuan-tuan baru sampai, ahlan wa sahlan. Kita sedang bincang kedudukan sahabat dalam agama. Kita belum masuk topik lagi. Dan kedudukan sahabat ini, walaupun disebut lelaki semua, wanitanya, ini satu measurement yang saya tengok yang Allah atur. Lelaki, kita punya responsibilities, checklist A, B, C, D, E, tik, 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 tak tik. Dia right, wrong. Wanita, Allah cipta wanita, termasuk sahabat, kan pakcik? Dia tak ada checklist. Dia ada benda yang minimalis, tapi dia boleh dapat naungan Allah. Itu luar biasa. Bermakna, 10 sahabat yang dijamin syurga. Berapa ribu sahabat? Sangat ramai. Sangat ramai. Ada riwayat bilang 100 ribu, ada riwayat bilang 80 ribu, macam-macam. Yang penting above 50,000. Pasal Nabi hidup lama kan? Yang syahid lain, yang anak dia lain. Kita boleh kata, kalau saya kata 5,000 pun ramai lah. 5,000 nak beat 10. Ini boleh pingsan tuan-tuan. Maknanya kita ada dalam list 5,000 orang, only yang selected ada 10. Nang tiba nang, tiba. Ni macam saya ingat tuan-tuan, very, very challenging. Bagus tak ada wanita sini.
Sebab kalau ada wanita, dia kena compete. Ini yang wanita kena faham. Jangan marah-marah ibu-ibu. Ibu-ibu boleh lenggang kangkung masuk syurga dulu. Jalan gilik-gilik depan tu kan. Suami kat belakang kena sual siap. Allah bilang masuk dulu, tak apa. Dia buat masuk. Malaikat pun ambil punya wangi, tabur-tabur. Makcik kan kalau makcik masuk syurga nak tengok suami makcik kan. Makcik masuk dulu, nak pandang belakang. Jangan harap. Dia kata pesan dengan silat dia pesan dengan pelayan syurga, tolong bagi pesan kat orang tua kat luar tu. See you later. Tuan-tuan perempuan, saya nak kata kat sini, kemuliaan wanita itu tak ada ukuran, tak perlu diukur. Sebab wanita kebiasaannya, yang ni saya tambah, sama ada baik atau buruk, dia kalau buat tu, wah, jadi awesome, marvelous, terkejut kita orang. Kalau dia buat baik, dia melahirkan anak, dia jaga anak, dia jaga mak kita, dia jaga bapa kita, dia siapkan makan minum kita, dia duduk teman kita makan kan, melangok macam tu pukul 11.30 malam. Lagi banyak tapi tak disebut banyak, takut kembang madi semua tak balik. Terbang pula sekarang. SOP kena jaga. Sebab tuan-tuan perempuan, wanita memang Allah bagi dia emosi lebih untuk lebih menghargai. Lepas tu walaupun dah taruh budak sejuk, suami kejut 2 pagi, jom makan roti prata. Suami yang kadang-kadang terbiak juga, jom makan roti prata. Kat mana bang? Duduk boleh, pergi jalan kayu. Saya rasa macam terasa nak makan. Itu duduk kan. Bolehlah saya cuci kejap bedak ni. Cuci bedak gitu gini, dia pun pakai sweater, pasang hood tu, pakai mask. Dia bilang tak tahulah saya jalan dengan awak ni, saya mata tutup. Sampai ke roti prata, mesti dia hiburkan kita juga. Apa dia buat? Makanlah. Tadi orang nak makan sangat, makan. So dia akan try to accommodate. Tapi kalau dia buat yang terkejut juga macam tadi tu, boleh tahan juga. Tak nak duduk rumah dengan suami, nak duduk dengan bekas suami. Ini pun, hai apa je tadi kan, dia kasih darah tinggi naik. Memang wanita adalah cubaan. Namun wanita untuk mendapatkan syurga, dia tak payah tempat, tak payah list. Anyone, ibu-ibu dari dulu sampai sekarang memang layak masuk syurga. Cabaran dia tak banyak, sikit je. Nama dia melawan. Itu je. Saya tak tahu dah. Yang melawan ni, karen dia sangat kuat. Bukan melawan, dia bagi apa? Berbincang. Okey, memberi pandangan. Akak memang belajar tak apa beri pandangan. Yang mana melawan punya, dia cakap suami dia, awak nampak ni, dia bilang. Saya tengok, wah ini macam isteri ku gangster. Ada juga, tuan-tuan perempuan, ada juga yang isteri enggan. So maksud saya, benda kecil-kecil tak apa. Benda kecil-kecil tak pergi jemputan, tak pergi jemputan. Lagi kalau dah tua-tua kadang-kadang, dia punya angin kalau datang kan, kejap tukar kan. Ni saya cakap ni benda-benda yang agama. Sudah ada orang yang berpakat, isteri ni pakat, ini kes kaunseling, pakat dengan anak untuk tipu suami dia. Tipu tuan-tuan. Fawallahi nasa. Okay kak, suami ada rumah. Kak tanya apa tipu. Saya kalau cerita ni memang perit untuk wanita. Saya sambung. Okay. Ibu-ibu vomit blood Si Cina bilang vomit blood. Okay. Pak Cina kata waktu tenang. Takut terangkat kursi tu kak. Okay. Tuan-tuan perempuan, ada seorang suami, orang ni baik. Tuan Haji ni baik saya tengok. Masya Allah. Mak Haji tu pun baik asal dia. Dia suami isteri aman. So dia ada rumah, dia dah habis bayar semua. So kalau saya fikir dah habis bayar, kawasan-kawasan dia break, beduk kan, dah habis bayar. So dia bilang dia pun jual rumah, dapatlah untung sekitar 150. Dia mesti rumah lama kan. Okay. So asal dia tak nak jual, dia nak stay. Dia kebetulan ada anak seorang yang janda. Jadi dia bilang kan tanggungjawab saya ustaz, kena jaga. Okay. So anak ni ngoyok-ngoyok, nak jual apa. Dia kata sampai satu hari, isteri saya ni dia kata, awak tak kesian tengok cucu-cucu awak
Dia fikir-fikir, ayolah kata dia, jual lah. Pasal atuk kan mesti kalah dengan cucu. Okey. Dia bilang kira jual. Jual tu ada apply rumah. So anak tu dah dapat kunci. Jadi dia kata Pak jomlah duduk dengan saya semua apa benda. Orang tua tu dah jual rumah. Keuntungan isteri dapat setengah, suami dapat setengah kan. Okay. Isteri punya suami bagi. Suami punya yang 70 lebih ribu ni dia bagi langsung ke anak dia semua. Dia kata gini, bapak punya ikhlas. Ni belum hari bapak lagi, saya cerita je. Dia kata, nak kau ambil ni, kau renovate lah rumah, kau nak buat beli furniture apa, kau pakailah. Sebab bapak terima kasih sangat dengan kau sebab kau nak bawa bapak. Dia bagi semua tuan-tuan. Dia cakap saya, Ustaz, $1 pun saya tak ambil. Bagusnya. Big mistake bagi kita. Bagi seorang ayah, dia nak tengok anak dan cucu dia berjaya. Bagi saya teruk lah. Pakcik pun satu. Bagi saya, bagilah sikit-sikit staggered. Macam government kan. So dia dah bagi duduk rumah, dia dapat bilik. Suami isteri dapat bilik, Alhamdulillah. 2 bulan saja anak tu mula soal apa dia nak buat. Isteri mula tak nak duduk sebilik dengan dia. Isteri tidur dengan cucu. Fik betul makcik ni kan kak? Ya. Saya kalau makcik macam ni, saya rebus je tuan-tuan. Kalau saya bukan resource person mahkamah, saya rebus. Gantung itu buat tahu kering. Sebab apa? Dia sokong anak dia. Pakcik ni sampai anak tu ambil PPO against the cucu pakcik. Dia kata, saya Ustaz, hari-hari air mata saya jatuh. Cucu dia kalau main kat luar, dia tak boleh mingle dengan cucu dia. Dan cucu dia akan ketuk pintu. Atuk, sebab atuk ni pemurah, dia kalau balik suka bawa coklat ke, bawa makanan. Cucu 2 orang. So dia ketuk atuk, dia bilang, nak kata kat sini tuan-tuan dan perempuan, kalau dia ketuk atuk, kata dia, Ustaz, saya buka, cucu saya tak boleh masuk bilik saya tak boleh pegang cucu saya. Ustaz rasa apa? Lepas tu dia nangis. Pasal dia cakap, tuan-tuan, orang lelaki nak keluar air mata tak sesenang tu. Tapi saya rasa terlalu sangat dia buat tu. Mana? Tuan-tuan imagine, saya rasa kalau anak lelaki setan, biasa. Anak perempuan iblis, jarang jumpa. Satu je yang macam ni. Sekali-sekali. Setan banyak, iblis satu. So wanita tak biasa buat benda ni. Biasa anak perempuan lah selamatkan bapak dia. Naluri seorang anak perempuan. So, sebab tuan-tuan perempuan, saya tengok dia cakap tu, anak dia mula pasang kamera depan bilik dia. Dan tengok apa dia buat. Nak pergi toilet, tak pergi toilet. Sebab alasan dia khawatir bapak tu akan menganiaya anak dia. Kata bapak dia, satu word bapak dia, statement bapak dia, saya ingat senang dan saya pun tak boleh tolak, Pak Rahim. Dia kata, Ustaz, anak saya kasih makan sampai besar. Cucu saya, sampai korang hajar, dia bilang. Cucu saya, takkan saya nak bunuh. Which is true. Saya pun diam. Saya cuba tahan 1 jam tu. Tahan. Tapi pakcik ni kuat semangat. Dia kata, saya takkan keluar dari rumah ni. Saya akan duduk sini. Dia orang call HDB officer, cari jalan, suruh kasih bapak dia keluar dari rumah tu. Officers datang rumah. What is this, tuan-tuan? Tanggang, mak dia bawa kuih. Dia tolak. Ini, kuih dalam rumah dia kasih keluar. Ni apa ni? Saya tengok ni. Ni lagi tanggangan daripada tanggang dulu. Kalau sumpah jadi batu tak cukup lah. Saya ni kena sumpah jadi, tak tahu jadi apa. So dia bilang, polis datang rumah malam, so anak tu report. Lepas tu anak ni telefon anak lelaki lain, buat keluar bapak sekarang 2 pagi. Nak halau pun 8 malam lah. 2 pagi mana sempat nak kemampetkan cikgu. Saya tengok memang tahap kezaliman. Isteri dia, Pak Maji tu dapat duit dia 1. Saya tanya, kenapa isteri pakcik boleh berubah tiba-tiba? Dia jawab, saya tak sure. Kita tak gaduh sebelum tu, tak ada apa-apa. Tapi tuan-tuan rasa ada konspirasi tak? Something is not right behind it. Kan dia mesti ada fishy. Saya nak katakan tuan-tuan perempuan, sahabat Nabi dalam keadaan ini
mulia dengan number dan kedudukan. Wanita dari zaman Nabi sampai hari ini, sampai hari kiamat, dia boleh mulia instant karena dia buat sesuatu yang ekstra, atau istilah dia apa, tak terduga, dan memang wanita mampu buat tu. Lelaki kena go through checklist. Betul Syarif? Apa orang kata? Isteri sihat? Alhamdulillah kan? Isteri kadang-kadang buat surprise pada kita kan? Alhamdulillah. Zaliha baik? Alhamdulillah, masya-Allah. So tuan-tuan dan puan, di sini saya nak menyatakan bahawa hormati sahabat lelaki baik, sahabat perempuan baik. Mana dalam Islam menyuruh kita menghormati sahabat yang kecil, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, macam-macam, Abdullah bin Umar. Ramai di kalangan sahabat yang umurnya 12 tahun, 11 tahun, riwayat tu diterima. Hatta waktu kecil lagi, waktu ghulam, Nabi sebut SAW, hadis ya ghulam. Itu siapa Syahri? Siapa nama sahabat tu? Ya ghulam, lupa pula saya. Siapa kak? Aywa, Sa'ad bin Lahab. Siapa nama sahabat tu masa tu? Lupa pula saya. Abu Darda? Budak, bukan Abu Darda. Budak tak, dia dah umur. Ghulam ni tuan-tuan, umur yang 8 years to 11. This is ghulam, a boy. Okay, dia pada umur yang balik. Hadis tu diriwayatkan oleh sahabat, saya lupa nama sahabat, Ibn Abbas radhiyallahu an. Diriwayatkan waktu umur dia berapa? Waktu umur dia ghulam. Dia bukan walad atau rajul. So diterima. So ini kedudukan sahabat. So tuan-tuan, kita kena endure benda ni, kita kena faham benda ni, bahawa agama ni selepas Al-Quran dan Al-Hadis, dia mesti ada perbuatan sahabat. Cara sahabat beragama itu sangat penting. Dan kita aware sahabat akan khilaf. It is normal. Kita pun boleh khilaf lah. Sahabat akan khilaf. Khilaf isu mandi junub dengan isu tayamum. So kata Nabi, dua-dua betul. Satu gini, satu gini. Sahabat khilaf sampai kepada Ali radhiyallahu anhu, khilaf dengan Sayyidina Talha, khilaf dengan Sayyidatuna Aisyah. Dan Aisyah dengan Ali, siapa? Aisyah anak Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar tu menantu Rasulullah, Ali tu sepupu Nabi. Pusing-pusing pun kena. Aisyah khilaf dengan Ali radhiyallahu an. Dengan Abdurrahman bin Auf, khilaf yang besar. Waktu tu, kenapa tuan-tuan? Sebab ada di kalangan sahabat yang sedara dengan Sayyidina Uthman. So bila ada khilaf, sahabat tak ada apa-apa, selalu kita lebih-lebih. Saya nak menyatakan di sini bahawa sahabat pun manusia. Kita tak worship sahabat sebagai apa dia panggil, Nabi atau Rasul. Kita kena cinta dan muliakan sahabat kerana Allah cipta mereka dalam keadaan mulia. Nabi pesan kita, jangan hina sahabat sesenang hati. Jangan buka sahabat tu, kita cakap tu, komen tu, oh sahabat ni silap ni, buat salah ni. Dia macam selamba tuan-tuan. Mesti ada penelitian dalam waktu kita memberi sedikit pandangan pada sahabat radhiyallahu anhum, kerana mereka adalah agama. We have to consider, and we have not consider, we have to include sahabat Nabi part of agama. Ini mungkin loose sikit untuk sebagian orang. Quran hadis, alhamdulillah well known. Sahabat, apatah perbuatan sahabat, include sahabat. Sahabat buat silap, of course itu bukan agama, tapi kesilapan sahabat ada penjelasan agama yang menyebabkan kita betul. So maknanya dia were dekat front line lah. Sebenarnya yang face everything dulu kena marah dengan Nabi, atau istilahnya Nabi tegur, atau ancam, atau sebagainya, puji macam ni, dan mereka melaluinya. Tuan-tuan, kita tinggal menyusul. Dia dah siap dah track tu, kita tinggal santuni. Wallahu alam bisawab. Tak apa Kak Zaitun, tu topiknya tunda dulu.
Nanti sebab kita pasal sahabat, ada apa-apa nak tanya tuan-tuan puan silakan. Saya buka ruang. Rasa sejam dah ni. Tuan-tuan puan kat rumah, kalau ada soalan boleh tanya juga, boleh? Sis. Nanti kita ada officer yang depan apa tu komputer untuk sampaikan pada saya, insya-Allah. Pakcik tadi soalan biasa-biasa je. Siapa sahabat yang pakcik favourite? Satu. Saya nak satu je. Pakcik ada banyak, saya nak satu. Siapa? Pakcik Rahim kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Okay, nice. Pakcik tak ada? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya rasa kalau Abu Bakar dengan personality pakcik memang sesuai. Kita ngamuk juga, tapi pakcik presentable. Saya Abu Bakar orang kaya, tapi tak over grooming, tak ada selekeh, tak ada kan. Tuan-tuan, kita mesti ada figure ataupun nama-nama sahabat yang kita rasa bangga ataupun kita rasa dekat dengan mereka. Ramai. Kita ada Sayyidina siapa yang tulis Quran tadi? Osman. Tak, saya nak yang pembantu dia pakcik. Allah Akbar, lupa pula. Ada tuan-tuan, sahabat semua ada contribution. Zaid bin Thabit, thank you. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu adalah penulis dari zaman Umar radhiyallahu anhu. Dan penulis ni kena amanah tuan-tuan. Satu figure sahabat ni seorang, tapi dia mencakupi banyak sifat. Saya yakin ramai orang hari ni yang masih baik. Satu tugas, tapi dia mencakupi pelbagai kualiti. Namun kita punya ujian pun banyak. Cepat goyang kita. Sebab apa? Tuan-tuan, saya ingat Allah jadikan COVID-19 orang balik sederhana. Jadi mungkin tuntutan tu tak membuatkan kita tersilap dalam kita menjalankan tugas kita seharian. Saya tuan-tuan dan puan, dulu susah duduk rumah. Sekarang susah keluar rumah. Susah keluar rumah. Macam nak datang Siglap ni pun macam sebaik sekarang nak ambil. Lepas ni minggu depan sekarang nak masuk hospital. Sekarang nak buat operation. Saya kena naik lah. Apa yang saya nak buat naik macam mana pun. Saya pula fikir selalu nak pakai baju apa, nak gosok seluar apa. Tapi tuan-tuan dan puan, it's okay, kita akan perlahan-lahan adjust. Cuma maksudnya sangat mungkin dulu saya tidak kurang masa di rumah atau ambil tahu masa rumah. Allah bagi duduk rumah dia diam, kau tengok semua benda. Sampai tambah tu tambah ni. Saya baru belikan mak saya tempat tos minyak. Minyak dah pakai, saya belikan ibu saya. Saya kata ibu saya ni elok sikit. So ibu saya pakai periuk biasa. Saya belikan yang senonoh sikit. Sampai ke minyak tengok tu tuan-tuan. Sebab apa? Banyak sangat masa kat rumah. Banyak sangat masa kat rumah. Nak pergi mana lagi? Kain plekat saya dah keluarkan macam-macam warna Pak Haji tadi. Bukan nak joget, nak pakai je. Pasal duduk rumah, tuan-tuan. So Allah Ta'ala Maha berkuasa. Saya ingat kita boleh dan mampu santuni sahabat. Namun mungkin kehendak dunia kita kena setengah buang. Sebab terlalu banyak dia akan menjejaskan kualiti seseorang. Too much pressure, tuan-tuan ya. Saya ingat kita boleh insaf perkara ni. Masing-masing ada jiwa dan punya hati untuk kita duduk dan muhasabah. Saya anggap tak ada masalah tadi, tak ada soalan. Boleh kita tutup. Tuan-tuan perempuan di rumah ada soalan sis? Tak ada juga. Alhamdulillah, senang sikit kerja saya. Sekali lagi kita ulang. Yang 10 sahabat ni just nak remind je. So Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha bin Zubair. Talha bin Ubaidillah, Zubair ibn Awam. Okay, nombor 6. So nombor 7 kita ada Abdurrahman ibn Auf. 8 kita ada Sa'id atau Sa'ad ibn Ubaidillah. 1 Sa'id ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Ubaidillah. Dan akhir kita ada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah
radhiyallahu anhu. Dan semua tuan-tuan pasti sahabat ni hebat. Cuma dalam ramai-ramai ni, kalau saya kasih homework sikit lah, tuan-tuan nak tengok kat rumah nak baca, siapa yang paling low profile? Bukan paling tak bagus, paling low profile. Maksudnya Abu Bakar, Khulafa 4 ni dah tak payah story tuan-tuan. Ini above and beyond. Okay, saya cerita Talha ke bawah. Macam Sa'ad bin Abi Waqqas, Governor Umar radhiyallahu an. Ini meninggal pun tak silap saya Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke Mesir. Ada masjid Sa'ad bin Abi Waqqas ni di Mesir. Masjid lama tuan-tuan. Saya pergi dan dia terbengkalai kan. Sayang, dia jadi sebenarnya monumen sejarah. Betul, dia cakap abandon lah. Tapi masjidnya besar. Saya ingat kalau Siglap punya saiz ni 10 besar 10. Dia ada dia zaman macam zaman Turki punya masjid pakcik. Sangat kagum lah. Nama pun besar. The vibes masuk masjid ni, kalau saya tak salah nama sahabat lah, Sa'ad bin Waqqas, the vibes dia macam, kita masuk tu macam something. Dia bukan takut, kita macam wah. Sebab beliau sampai ke situ untuk perjuangkan Islam. Jauh tuan-tuan, Mesir tu Afrika, daripada Madinah Munawwarah. Sikit-sikit. Maknanya umur tu habis di mana tuan-tuan? Perjalanan. Bukan habis kita kan cari kaya, cari itu, cari ini, cucu gembira. Okey, zaman lain-lain. Tapi pengorbanan Sa'ad bin Waqqas. Abdurrahman bin Auf siapa tak kenal? Siapa tak kenal Abdurrahman bin Auf? Maksud zaman Abdurrahman bin Auf hidup, siapa tak kenal? Salah seorang yang kaya, sangat humble, yang boleh betul-betul get along dengan semua orang. Saudara Abdurrahman bin Auf sangat rajin, berusaha. Abu Ubaidah datang belajar ini Governor Umar radhiyallahu anhu kat Syria. Tuan-tuan, Sa'id bin Ubaidillah. Tuan-tuan, kalau nak gerakkan, tuan cari. Sebab semua ni pasti, saya kata semua, termasuk yang bukan 10 ni, semua sahabat, each mereka ada contribution. Namun yang terserlah ni, dalam ramai-ramai pun ada yang the paling apa dia panggil kita ni, low profile. Bukan bermaksud dibandingkan, tapi saya selalu tengok low profile sebab less is more. Macam tadilah, ibu underestimate yourself. Kan kejap-kejap kecoh tu tadi. Tapi saya kata belah masuk syurga semua diam. Pak kata Iskandar kuat pula. Okay. Apa pun tuan-tuan puan, saya doakan semua kita insya-Allah Allah muliakan dengan syurga. Sebab semua kita punya kehidupan masing-masing. Kita kena ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesalahan, kita minta Allah ampunkan. Kita mesti taubat dan sering bertaubat. Sebab taubat ini adalah punca kepada kasih sayang Allah untuk seseorang, ya, rahmat Allah untuk hamba-Nya. Apapun tuan-tuan di rumah, terus menyokong Masjid Kampung Siglap dengan doa untuk pentadbir, para pekerja, sukarelawan, untuk mereka terus tenang, sabar untuk menguruskan rumah Allah. Dan saya minta tuan-tuan jasa baik tuan-tuan puan-puan di rumah untuk menghulurkan derma untuk Masjid Kampung Siglap melalui PayNow ataupun melalui transfer bank dan sebagainya. Mungkin tertera di layar anda cara-caranya. Allah gantikan semua atas setiap sen yang tuan-tuan keluarkan dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Terima kasih banyak pada yang hadir. Allah gunakan pahala nak datang ke masjid, duduk dalam majlis ilmu, sampai nak pulang ke rumah. Sesungguhnya anda berada dalam keadaan jihad fi sabilillah. Malaikat naungi orang yang keluar untuk ilmu sampai dia balik rumah. Jadi kalau jalan, tengok-tengok atas pakcik tarik. Tengok-tengok atas. Kalau jumpa, maknanya kita tak jumpa lagi. Tapi malaikat naung orang yang pergi pulang untuk ilmu. Mulia tuan-tuan ya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih nanti sama minggu depan